Assalamualaikum, hai jemaat MA di sini. Okey, kita berjumpa lagi di video kali ini. Apa kabar anda yang berada di luar sana? Okey. Kali ini saya kongsikan tentang perbezaan, okey, Dodge ataupun double overhead camshaft versus single cam. Okey. Selain Dodge dan single cam ni, ada lagi kah jenis konfigurasi head yang lain? Ada. Kita panggil dia overhead valve ataupun OHV. Okey. Yang ini reka bentuk enjin lama masih menggunakan, okey. Tapi ada juga enjin moden yang masih menggunakan reka bentuk ini, okey. Terutama enjin motosikal, okey. Enjin motosikal masih ada yang menggunakan OHV. Single cam diwakili oleh R series, alright. Dan twin cam diwakili oleh K series. Okey. Dalam enjin single cam, dia cuma ada satu cam gear ataupun cam sprocket. Ataupun kalau dalam enjin yang menggunakan timing belt, dia cuma ada satu cam pulley. Okey. Kalau enjin Dodge, dia ada dua cam sprocket ataupun cam gear. Ataupun kalau dalam enjin yang menggunakan timing belt, dia ada dua cam pulley. Okey. Okay, twin cam versus single cam, kan? Mana yang lebih laju? Okay, kalau bercerita pasal enjin laju ni, anda perlu tonton video saya yang sebelum ni, kan? Saya bercerita tentang bentuk-bentuk combustion chamber. Ada yang square engine, under square engine dan over square engine. Okay, yang ini yang mempengaruhi laju atau tidak enjin itu. Okay? Tetapi untuk konfigurasi head, sama ada single cam ataupun twin cam, okey, yang ini bukanlah muktamad. Okey, andai kata sebuah enjin twin cam yang ada 8 valve keseluruhan di headnya, okey. Contoh, di combustion, di piston nombor 1, dia cuma ada satu valve intake dan satu valve exhaust, menjadikannya ada dua intake, ada dua injap dalam setiap piston. Untuk keseluruhan enjin 4 inline, dia cuma ada 2, 4, 6, 8. Dia ada 8 valve, kan? Berbanding enjin single cam, tetapi head dia jumlah valve di dalam keseluruhan enjin itu ada 4, 8, 12, 16. Ada 16 valve, kan? So mana yang lebih laju? Kan sudah semestinya single cam yang ada 16 valve tadi, sebab dia boleh masukkan lebih banyak campuran udara dan bahan api. Betul tidak? Kemudian size valve, kan? Okey, size valve juga mempengaruhi, kan? Contohlah engine twin cam, kan? Ataupun Dodge double overhead camshaft tadi, kan? Seperti K series. Size valve dia cuma 20 mm intake dan exhaust 18 mm intake, kan? Dan jumlah keseluruhan injap di head ini adalah 16. Contoh, okey, twin cam 16 valve dan size valve 20 mm intake dan 18 mm exhaust. Berbanding dengan single cam yang sama-sama ada 16 valve di keseluruhan enjin, okey, tetapi size valve intake 32 dan size valve exhaust 30. Okey, so mana yang lebih laju? Sudah semestinya single cam juga tadi, kan? Sebab size valve dia begitu besar. Dan bila dia besar, dia juga boleh masukkan lebih banyak campuran bahan api dan udara, kan? Single cam disebabkan dia cuma ada satu cam pulley ataupun cam gear, maknanya kerja enjin, kerja crankshaft untuk memutarkan cam gear tu, okey, ataupun
cam pulih tu sangat mudah sebab dia cuma ada satu. Jadi kerja dia ringan lah kan, berbanding dengan twin cam. Okay, engine tu dia terpaksa kerja lebih sebab dia ada dua cam yang dia pusing. Dan sebenarnya cam ni bukan lembut mau dipusing kan. Kalau tidak percaya boleh pusing dengan tangan. Memang keras. Okay, kenapa dia keras? Sebab ada spring. Spring ni yang membuatkan cam tu menjadi keras. Sebab apabila kita tekan, okay, apabila camshaft ini dalam posisi ingin menekan rocker arm, spring valve tu dia akan tolak semula ke atas. So perbezaan pertembungan kuasa ni itu yang menyebabkan camshaft tu begitu berat untuk dipusing kan. Jadi semakin banyak spring, semakin beratlah kerja enjin memusing kan. Semakin keras juga spring, semakin berat juga lah kerja enjin memusing. Contoh, bila kita bercakap tentang bukaan valve, kita sering dengar valve control kan, terutamanya VTEC dengan variable valve control dan sebagainya kan. Lift control ni ataupun lift tu datangnya daripada enjin single cam. Sebab enjin single cam dia mengangkat rocker arm. Contohlah kan. Contoh ini adalah macam ni lah. Ini adalah camshaft kan. Dan di sini rocker arm. So semasa camshaft berada di atas, dia akan mengangkat rocker arm, betul tidak? Dan apabila rocker arm ni terangkat kan, dia akan menekan kan, dia akan menekan valve kita dan valve kita akan terbuka. So dari sinilah datangnya lift control kan. Lift dalam bila kita bercerita tentang camshaft. Alright. Dalam enjin twin cam ataupun double overhead cam, dia tidak mengangkat tetapi dia menekan. Alright. Andai kata ini adalah camshaft dan ini adalah rocker arm. Semasa lobe ataupun cam berada di bawah, dia akan menekan rocker arm ni. Dan apabila rocker arm ni ditekan ke bawah, di hujung rocker arm ini ada valve dan dia akan menekan valve. Kemudian valve kita akan terbuka. Dari segi tuning pula, single cam ni dia tidak begitu multi tune lah kan. Sebab bila kita advance kita punya intake, yang exhaust pun dia ter-advance sekali. Sebab mereka berkongsi camshaft. Intake dan exhaust berkongsi camshaft. Sebab ada single saja kan, dia ada satu saja. Kemudian kalau di twin cam ataupun Dodge engine, sebabkan ada dua camshaft, dan kita boleh advancekan intake dalam masa yang sama, exhaust kita masih boleh kekalkan di kedudukan asal. Sebab dia tidak berkongsi camshaft kan. Dan sebenarnya ada beberapa perkara lagi kan yang boleh kita cerita tentang perbezaan twin cam versus single cam. Jadi mungkin yang ini kita akan cerita di video-video yang akan datang lah. Apa yang anda perlu alert lah kan. Tidak semestinya enjin single cam ni tidak laju kan. Dan tidak semestinya enjin twin cam ni lebih laju daripada enjin single cam. Jika anda perhatikan enjin 4G15 yang ini single cam tetapi dia enjin over square, sebenarnya ini adalah enjin laju kan. Yang kita boleh, ialah dia ni enjin yang dipakai dalam Proton Wira, Proton Satria kan. Dengan capacity engine ataupun displacement 1.3 cc kan, 1300 liter kan. Itu saja perkongsian saya untuk video kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.